إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله ثم إلى أرواح مشايخنا جميعا في مشايخ الأرض ومغارب أحياء وماتهم وخصوصا مؤلف هذا الكتاب هذا كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan bacaan kitab Kanzul Minan ala Hikami Abi Madian, sambungan muka surat 9, alamat yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi fadaran amin. Alamat yang kedua, yakni sambungan daripada perbicaraan sebelum ini adalah mengenai bagaimanakah yang dikatakan seseorang itu sebenar-benar bersifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebut dahulu bahawa ubudiyah itu berbeza daripada ibadah. Kerana ibadah sebagaimana yang kita ketahui yang nama dia sembahyang, puasa, haji, itu ibadah. Tetapi ubudiyah ini secara bahasa dia bermaksud sifat kehambaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut daripada kita itu bukan sekadar melakukan ibadah, tapi menuntut kepada kita agar bersifat dengan sifat ubudiyah kepada dia. Jadi bagaimana kita nak mengetahui ubudiyah tersebut? Jadi perbicaraannya itu lebih dalam ilmu tasawuf. Tanpa kita belajar, tanpa kita memahami bagaimana kita nak pastikan kita ini ada sifat ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ubudiyah itu secara bahasanya adalah sifat kehambaan. Jadi bermaksud Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kita ini agar bersifat dengan sifat kehambaan hidup di dunia ini. Sedangkan sifat manusia itu pada asalnya tidak sebegitu. Kenapa? Sebab nafsu kita ini bersangatan mengajak kita melakukan kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu ini bersangatan mengajak kita, memujuk kita kepada kejahatan. Jadi yang nama kejahatan nafsu, dia bukan sekadar mengajak kita mencuri. Kejahatan nafsu ini bukan sekadar dia mengajak kita menipu. Kejahatan nafsu ini bukan sekadar mengajak kita kepada memandang benda yang haram, bercakap benda yang tak elok. Sebenarnya kalau yang itu pun kita tak dapat nak tahan, bermaksud itu tersangat teruk nafsu kita tu. Jadi bermaksud walaupun kita mampu menahan diri kita daripada maksiat, menahan mata kita, menahan lidah kita, menahan tangan kita daripada bermaksiat, nafsu itu masih mengambil habuan dia. Nafsu itu masih mengambil kejahatan dia, sebab dia bersifat jahat nafsu ni.
Allah Ta'ala yang sebut. Ya. Jadi walaupun kita berjaya menahan diri kita daripada melakukan yang haram, kita tahan kaki kita, kita tahan tangan kita, kita tahan lidah kita, kita tahan mata kita, nafsu masih lagi mengambil habuan dia, kejahatan dia itu, dalam keadaan kita tak perasan, dan kita rasa mungkin kita dah baik dah, tak ada nak cuit gotah scrub orang dah, tak ada dah, nak mulu-mulu ekor pun tak ada dah. Jadi kita kata dah selesai dah. Tak, nafsu itu akan mengambil habuan dia. Apa habuan nafsu? Dia tidak dia tidak meletakkan kita pada kedudukan kehambaan kepada Allah. Dia ambil bahagian itu. Dia tetap, dia pegang hati kita, maka dia tidak meletakkan kita pada kedudukan kehambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu itu akan ambil bahagian dia. Dia akan membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan komen Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh komen, dia boleh bantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah kalau kita ada khadam, bayanglah kalau kita ada hamba, jangankan hamba, kita ada pekerja bawahan kita. Pekerja ni banyak hak-hak dia kan. Kalau orang bekerja dengan kita, hak dia banyak, tapi kalau hamba hak dia tak banyak. Tak banyak hak dia. Tubuh badan dia pun kita yang milik kan. Bagaimana keadaan kalau hamba tu melawan kita? Dia melawan gitu kan. Dia melawan cakap gitu. Ni kerja kan kalau datang pukul 8 dia, mana boleh bos dia. Itu tengah rehat tu kata dia. Kata melawan dia. Melawan. Ataupun dia buat juga tapi dia merungut. Apa ni suruh kita kerja akhirnya lah. Jadi apa kata khabar? Merungut dia dibuat kata dibuat tapi kita kata apa kita ngabarkan ni. Dia kita kata sombong lah dia ni. Kalau pekerja kita, bawahan kita, dia buat je kerja tu. Tapi mu nyumpah dia. Kita dah dengar dia nyumpah lah. Agak macam mana? Dia ni tak sedar diri betul. Kita ambil dia daripada tak ada apa-apa, suruh dia bekerja, daripada tak ada duit, tak makan, tak ada satu sen pun kita ambil dia bekerja. Lepas itu dia apa kita nak abang? Mana dia tidak, dia kata pekerja yang jahat lah dia. Walaupun dia buat kerja, dia tak betul patuh lah. Dia tak betul-betul patuh, ataupun kita kata dia tidak menundukkan dirinya kepada tuannya. Dia tidak menundukkan diri kepada tuan. Jadi begitulah maksud ubudiyah. Ketundukkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut dulu ubudiyah itu ada 3. Ubudiyah kepada perintah yang wajib, ubudiyah kepada larangan yang haram, ubudiyah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah itu pada 3 keadaan. Ubudiyah gitu, kehambaan. Apa maksud kehambaan? Kita patuh pada perintah Allah zahiran wa batinan. Kita patuh kepada perintah Allah zahiran wa batinan, zahir dan batin. Zahir kita lakukan, batin kita pun tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kehambaan. Jadi kita melakukan perintah itu dengan penuh kehambaan. Kita melakukan perintah Allah taala itu dengan penuh tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tak mungut, tak bantah. Jadi kalau kita tengok pekerja kata, bagus betul lah pekerja ni. Seorang pun 7 datang. Baik bos. Cakap pun sebut baik bos. Dia tak ada kasar dah. Yalah kata dia. Bunyi tu dah lain dah. Seorang pun 7. Yalah kata dia. Itu pun dah kita nampak dah melawan dah kan. Kita dengar pun melawan dah. Dia datang juga pukul 7. Tapi jawapan tu mengabarkan tidak ada ketundukan pada kita. Melawan-lawan. Jadi kalau yang patuh, besok pukul 7.
Baik bos. Jangan jawapan tu kita dapat. Memang baik. Tapi jangan jawapan macam pelik. So lagi nombor ketujuh ya. Boleh. Enam boleh. Dia. Terus lain bunyi kan. Tak dapat tu. Jadi maksud apa yang Allah Taala perintahkan itu, masya-Allah salat kita kata. Dalaman kita ini kita patuh siapa? Sebab yang perintah itu Allah. Yang kena patuh ni hamba kepada dia. Jadi kita penuh kehambaan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ubudiyah. Kita melakukan perintah dengan penuh ketundukan pada Allah. Maka itulah nama dia ubudiyah terhadap perintah. Begitu juga larangan. Maka patuh kita kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang paling susah. Ketundukkan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Tanpa kepahaman yang mendalam tidak mampu kita tunduk. Yang ada pada kita apalah, semua pola. Apalah macam ni, apa pula macam ni, apalah macam ni. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula Tuhan buat aku macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Kenapa macam ni? Maka tidak ada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji diri kita ini. Allah nak tengok, nak uji saja kita ni terhadap qada dan qadar dia. Mana Allah Subhanahu wa taala nak menguji kehambaan kita pada dia. Allah Subhanahu wa taala nak menguji tahap ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji ubudiyah kita mengikut qadar iman kita kepada Allah. Itu pun yang kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dalam akhir surah Baqarah itu. Ya Allah, jangan engkau tanggungkan ke atas kami sesuatu amanah yang lebih besar daripada yang mampu kami tanggung. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau tanggungkan ke atas kami ya Allah sesuatu yang kami tak mampu nak tanggung. Jadi doa pun ada yang Allah Taala sebut dalam Quran dan Allah Taala pun begitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala sebut pada awal ayat itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak memberatkan suatu perintah itu kecuali sekadar yang mereka mampu lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji ubudiyah kita mengikut qadar kita. Semakin tinggi darajat seseorang, maka ujian ni lagi besar. Lagi besar. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam lagi besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu besar, mereka kena tunduk kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana-pun ujian mereka, dah hati mereka pasrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan Nabi Zakaria alaihi salam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dibunuh dengan digergaji kepala. Kepala gergaji. Kalau semoleh leher tu cepet mati. Ni kepala gergaji. Digergaji kan riwayat Nabi Zakaria alaihi salam digergaji, dia masuk dalam pokok. Di antara mukjizat dia boleh masuk dalam pokok tu, bercantum pokok tu. Tapi orang kerja tak jumpa. Datang iblis, dia kata, mungkin dalam pokok ni. Dia pun bergergaji pokok tu. Maka kena kepala dia. Ujian. Bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam, seorang Nabi, mengurang kesakitan. Jadi, darajat para anbiya mengerang kesakitan itu telah menafikan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Mengaduh itu menafikan ubudiyah. Jadi para anbiya itu walau macam mana berat ujian tidak boleh mengaduh. Tidak boleh mengaduh. Jadi tunduk, terima
apa yang Allah Ta'ala uji. Menunjukkan sifat kehambaan kepada ujian yang berat. Masya Allah. Kita hilang RM10. Tak apa, kita ni siapa? Hilang RM100, terima. Kita ni siapa? Allah Ta'ala siapa? Hilang RM1000, kita ni siapa? Allah Ta'ala siapa? Hilang RM50,000, ini tak boleh jadi. Dia tahap dia kan. Tak boleh jadi ni kita persoalkan. Kenapa pula Allah Ta'ala buat macam ni? Dia dah mula dah tidak ketunduk kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Kenapa pula keadaan pula kono? Dia mula dah tidak menunjukkan kehambaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantahan demi bantahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka menafikan kehambaan kita. Kenapa Tuhan buat dia macam ni? Itu dah menafikan. Semacam kita bantah ke tu. Kenapa Tuhan buat macam ni? Pokok dia dan dah. Yang kau bangkah orang buat apa? Kalau ketua dapat ni kan. Jadi kalau pekerja tu tahu diri, yo Tuhan, yo Tuhan, yo. Itu saja kan. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang paling berat. Menunjukkan ubudiyah kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita punya keinginan. Sebab itu ulama mengatakan anta turid wa huwa yurid. Engkau mengkehendaki, dia yakni Allah juga mengkehendaki. Maka tidak akan berlaku kecil apa yang dia kehendaki. Anta turid wa huwa yurid. Engkau mengkehendaki, Tuhan juga mengkehendaki. Tetapi akhirnya tidak akan berlaku ketentuan kecil apa yang dia kehendaki, bukan kepada apa yang kamu kehendaki. Begitu yang berlaku pada hidup kita. Kalau kita nak berniaga, kita nak sekian untung dia. Itu kehendak kita. Kehendak Allah lain. Kalau kita bercucuk tanam, kita hendak sampai ni jualan, dapatnya banyak. Itu kehendak kita. Kehendak Allah lain. Datang banjir binasa. Allah, apa pula macam ni tiba-tiba banjir. Tak patut putus Tuhan ni. Ada lagi kita apa kan. Kenapa kita susah modal banyak. Jadi keluar lagi banyak perkataan yang tak patut kita keluar. Itu keadaan dia. Saya pernah dekat Mesir mungkin. Itu depan Arab ni dia marah tauhid macam tu je. Kita mungkin berlapik-lapik juga. Jadi depan tu ada binaan tengah buat. Tak salah Arab tu dia kono apa, dia kata sapit kaki dia. Dia sapit kaki dia, luka sebagainya. Tahu dia nyalahkan Tuhan. Allah zalim kata dia. Betul. Itu direct betul. Kita tak sampai lidah, mungkin dalam kita. Apa pula Tuhan buat ni macam ni. Dah, kita mungkin dalam Arab tu orang betul. Nak tergalak pun ya. Tak pernah kita dengar orang Melayu buat itu kan. Arab ni dia orang ya. Kono sakit dia tahu bahawa ini takdir Tuhan. Dia tahu, dia orang beriman tahu takdir Tuhan kan. Tengok, dia tahu Tuhan takdirkan kaki dia tu cedera. Tahu Allah zalim. Mak yang berat ni Arab ni. Direct betul. Lepas tu bertaubat ke apa kan. Kita mungkin tak sampai tahap macam tu. Tapi dalaman kita mungkin berkata-kata juga tak patutlah Tuhan buat macam ni. Kan? Jadi makna menafikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka patut kita beristighfar ya. Pintu taubat itu terbuka sebab hati kita lemah terhadap memahami takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah beristighfar ya Allah, banyaknya bantahan aku kepadamu ya Allah. Terlampau banyak membantah kepadamu ya Allah. Dan memang sifat kita ni pembantah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dalam surah Yasin kita baca. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah manusia tidak melihat mereka itu dijadikan dari nutfah, air yang hina, min nutfatin fa idza huwa, tiba-tiba bila dah lahir, tiba-tiba bila dah ada kekuatan, dah ada pendengaran, dah ada kaki, dah ada mulut, dah ada otak, dah ada telinga, fa idza, tiba-tiba khasimun mubin. Khasim adalah sifat mubalaghah daripada khasimun. Khasimun pembantah. Kalau khasimun banyak membantah.
Banyak bantah kepada siapa? Banyak bantah kepada Allah. Kita mungkin tak direct kepada Allah. Kita bantah takdir. Pun kepada Allah Ta'ala juga. Ya. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan berapa ramai orang mencaci hari, mencaci cuaca. Mencaci hari, lah hadis kata. Sadar tak bila kita caci cuaca, sebenarnya kita mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa orang ni hujan manjang ayo. Kan? Jadi kita marah pada cuaca, sebenarnya marah pada siapa? Marah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata riwayat Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam dia ada nama lain dia. Nabi Nuh itu dinamakan Nuh sebab dia banyak apa Nawah ni, Nah ni bermaksud banyak apa? Banyak menyesal. Banyak menyesal, banyak meratapi kesalahan. Nawah ni orang yang banyak apa rasa bersalah. Orang yang apa merintih. Nuh ni bermaksud naha itu bermaksud orang yang banyak merintih tentang kesalahan diri. Jadi Nuh ni dia merintih apa? Kata riwayat Nabi Nuh alaihi salam dia terlihat satu makhluk. Satu binatang yang pelik, tergelak dia. Allah, pelik betul muka kau, hodohnya muka kau. Dia berkata ke binatang dia kan. Tak ingat binatang apa. Dia tengok, ya Allah, ada binatang tahu muka hodoh macam ni. Dia tengok kan. Macam kita mengatakan orang, Allah, hodohnya muka kau. Ataupun kita tengok sesuatu. Jadi bercakap binatang tadi. Yang kau mencaci aku, perasan tak? Engkau mencaci Tuhan yang menjadikan aku. Kata dia. Maka menjerit Nabi Nuh alaihissalam. Maka banyak rintihan dia, banyak merintih. Maka dinamakan Nuh ke atas ni riwayat. Nuh tu orang banyak merintih. Ada teringat kesalahan dia. Melihat memandang rendah pada sesuatu. Satu kejadian. Kata riwayat. Begitu. Wallahualam. Bermaksud, kalau kita tidak secara langsung bantah pada Allah, kita bantah pada qada dan qadar itu juga. Kita membantah kepada Allah, bermaksud kita tidak bersifat kehambaan pada Allah Ta'ala. Turun darajat sifat kehambaan itu. Sebab kita bantah-bantah saja. Maka disebut sebelum ini, di antara sifat-sifat tanda-tanda ubudiyah yang pertama, sentiasa dia merasa ibadat dia itu tidak ikhlas. Yang pertama tu sebut di antara tanda ubudiyah itu ada pada diri seseorang, dia menelek kepada segala amalnya itu riak. Bermaksud dia berasa masih ada riak, masih ada riak. Dia tak boleh tulis perasaan, ya Allah, ikhlas dan beramal. Sah ikhlas rasa-rasa bulan ni ikhlas. Mana dia berasa baik. Sebaliknya, orang yang bersifat ubudiyah itu hendaklah melihat amal itu riak. Dia kena berasa sendiri. Dia riak, Masya Allah. Belum lagi ikhlas. Ada lagi riak. Maka yang pertama dahulu, orang menelek kepada segala amal itu ain riak. Mana riak? Riak. Jadi orang puji, Masya Allah, belum tentu rasa riak lagi ni. Makna dia menghina dirinya sendiri. Bukan mengangkit-angkit. Anda ikhlas betul lah ni. Kita mengangkat nama dia. Kemudian sambung. Yang kedua, menelek ia akan ahwalnya 70 dakwah. Masya Allah. Makna, pada hal dirinya, dia akan mendakwa kejahatan yang macam-macam. Dakwah ni mendakwa dirinya macam-macam. Belum. Kadang-kadang terlintas, anda lah beramal. Copek-copek. Datang. Belum lagi dah. Mungkin sekian. Kita mendakwa diri kita sendiri. Selalu ni kita orang mendakwa orang kan. Orang tu sedekah. Belum tentu lah. Entah dia menunjuk tu. Kita orang dakwa orang. Dia tengok, rajin dia lah semayang. Dia menunjuk lah tu. Kita orang apa ikut orang. Kita mendakwa orang kan.
Sebenarnya dakwa diri kita sendiri. Kita mendakwa tidak baik pada diri kita sendiri. Selalu kita orang dakwa kepada orang dengan cemburu kita, dengan hasad kita. Menelak kepada ahwal hal keadaan diri sendiri 70 pendakwaan. Mendakwa diri kita. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, saudaraku, tiada aku sampai kepada Allah dengan berdiri malam. Untung kita ni. Masya-Allah. Syekh Qadir Jilani dah sebut, nak sampai martabat dia bukan banyak bangun malam. Macam kita lah. Memang baik bangun malam. Kan? Maka kata Syekh Qadir Al-Jilani, saudaraku, tiadalah aku sampai kepada Allah. Tidaklah aku sampai kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Dulu pernah kita sebut. Sampai kepada Allah adalah merasa cinta kepada Allah. Sampai kepada Allah, apa kita? Merasai kelazatan menghadap kepada Allah. Merasai bahagia menghadap kepada Allah. Merasai lazat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, merasai keagungan Allah Subhanahu, itu maksud sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah makna sampai atau bahasa Arab usul. Apa maksud orang tu sampai kepada Allah? Tidaklah dinamakan sampai kepada Allah kecuali sampai zauqi, bukan sampai zat dengan zat. Bukan sampai zat dengan zat. Dia nak sampai kat kau dah. Dia dapat palu kau ni. Itu makhluk. Tidaklah kita sampai kepada Allah bermaksud zat dengan zat. Sampai kepada Allah itu zauq. Jadi apa maksud sampai kepada Allah? Merasa cinta kepada Allah. Merasa lazat kita menghadap kepada Allah. Merasa bahagia mengingati Allah. Merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dokek benar perjalanan kepada Allah Ta'ala, sebenarnya dokek benar kata ulama. Tapi kita tak boleh nak sampai. Dekat sangat perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedekat mana? Sedekat kita palingkan kecintaan kita kepada yang lain daripada Allah, maka kita sampailah kepada Allah. Kita palingkan kelazatan kita kepada selain daripada Allah, maka sampailah kepada Allah. Kita palingkan kebesaran hati kita memandang kepada yang lain kepada Allah, maka akan sampailah kepada Allah. Sedekat itu untuk sampai kepada Allah. Tapi kita rasa jauh sangat. Kenapa? Sebab begitu jahatnya nafsu kita ni. Ni kau nak ambil masa 5 tahun, 7 tahun ni, kita kata kalau macam tu. Kenapa ambil masa lama? Dia kata. Sebab itu orang sampai kepada Allah mengikut qadar keinginannya itu. Kuat keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia rasa bahagia. Tidak pernah dia rasa bahagia sebagaimana hatinya ketika mana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia tak sampai kepada Allah, kenapa? Sebab hati terpaut kepada dunia, kepada harta, kepada anak, kepada isteri. Maka bila mengingati Allah, tidak selazat ketika mana dia mengingati harta. Bermaksud hatinya tak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut harta, duit, pergi 3 pagi pun sanggup dia. Hati dah sampai. Tapi kepada Allah Taala 5 minit pun kita tak tahan. Bermaksud hati kita tidak sampai. Hati kita tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hati kita hanya melihat kepada nafsu-nafsu kita sahaja. Mana tak sampai hati kita kepada Allah sebab kita bawa hati kita kepada dunia. Susah. Benda maknawi saja. Maknawi. Mana pandangan hati kita beralih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita benar-benar sampai kepada Allah, bila kita menyebut nama Allah, sampai hati kita kepada dia. Itu maksudnya. Bila kita menyebut nama Allah, sampai kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ungkapkan dalam Al-Quran dengan ayat innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu sebagai tanda hati kita sampai kepada dia. Innamal mu'minuna, hanya saja orang mukmin itu idza dzukirallah, bila disebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya.
Mana ada connection, ada hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hampir pada Allah Subhanahu wa taala, gementar cinta, gementar keagungan Allah Subhanahu wa taala, hati dia sampai kepada dia. Kita ni gementar bila sebut duit. Dah masuk dah duit banyak mana? 2 juta. Kita kata. Tak lalap kita tidur malam tu dah. Kalau masuk dalam akaun kita 0,5 juta. Kan? Tak lalap dah. Panjangan kita. Ke mana kita? Ke Hong Kong kita. Jadi bermaksud itu maksud dia. Maksud sampai kepada Allah, bermaksud kita bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seronok menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita seronok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud hatinya sampai kepada Allah, bermaksud hatinya berjaya membebaskan daripada tawanan nafsu dia. Sebenarnya kita ini berada dalam tawanan nafsu kita. Kita berada dalam tawanan nafsu kita. Kita tak sadar. Kita berada dalam tawanan nafsu kita. Nafsu kita menawan kita. Apa tanda nafsu kita menawan kita? Dia tak bonarkan hati kita ni menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tak dibonarkan. Dia tak bonar. Masya Allah. Jahatnya nafsu kita ni. Ditutupnya. Maka tidak nampak keindahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak indah harta dunia manusia sahaja. Apakah kita redha diri kita begitu? Masya Allah kita kata. Tidak sepatut kita redha diri kita sebegitu. Tidak patut kita redha. Kita tidak redha diri kita sebegitu. Kita perlu bawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang lain. Sebelum kita mati, kita perlu berasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah tanggungjawab amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak pernah rasa bahagia dengan Allah, yang kita bahagia dengan harta, dengan dunia sampai kita mati, bermaksud kita tidak menunaikan amanah yang Allah Taala amanahkan kepada kita. Maka kalau bersalah, memang bersalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersalah? Sebab kita memilih selain daripada Allah untuk kita cintai. Salah tak? Memang salah. Kita memilih selain daripada Allah untuk kita rasa agung pada hati kita sampai kita mati. Bersalah tak salah? Bersalah. Benda yang fana, benda yang tak ada nilai, tapi kita mengagungkan dia. Salah ke tak? Salah. Kenapa? Sebab kita memilih untuk ikut sahaja nafsu kita, kata-kata. Bermaksud kita tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai kepada Allah bermaksud orang yang rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Qadir Al-Jilani, saudaraku, tidaklah aku sampai kepada Allah dengan berdiri pada malam dengan banyaknya qiyam. Tiada puasa pada siang, banyaknya puasa. Lepas dia berhenti pula puasa. Macam tu, malas dan puasa macam ni, bukan, kita kata. Bukan disebab makna kata ada kepahaman yang lain perlu kita fahamkan selain daripada amal ibadat, itu maksudnya. Amal ibadat yang puasa seluruhkan puasa, yang solat seluruhkan solat, yang baca Quran seluruhkan baca Quran, tapi kena ada satu kepahaman yang perlu kita faham. Bukanlah dengan sebab berdiri pada malam, dan tidak pula kerana banyaknya berpuasa pada siang hari, dan tiada dengan mengajar ilmu. Masya Allah, kita kata. Kalau orang alim, hebat dah, kata. Oh, untunglah dia tu. Pagi petang siang mengajar je kerja. Kita kata, pasti ke dia sampai kepada Allah Ta'ala? Belum pasti lagi hatinya sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlampau banyak penyakit lagi yang perlu dibaiki. Banyak mengajar, kata. Oh, Masya Allah. Untung dah, kita kata. Tak ada kerja lain. Mengajar ilmu pagi, petang, siang, malam. Belum tentu itu menyebabkan dia sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Syekh Qadir Al-Jilani, aku sampai kepada Allah bukanlah disebabkan ilmu yang disampaikan. Sedangkan Syekh Qadir Al-Jilani orang yang menyampaikan ilmu. Kalau riwayat, bagaimana riwayat? Dia mengajar sehari berapa jenis ilmu dia mengajar. Masya Allah. Yang mendengar kuliah dia berapa ramai? Syekh Qadir Al-Jilani. Ulama yang hebat. Masya Allah.
Kata orang, kata riwayat Syekh Qadir Jalani kalau mengajar benda biasa ya, tapi terkesan pada orang. Terkesan pada orang. Ya. Satu hari anak Syekh Qadir Jalani orang alim juga. Anak Syekh Qadir Jalani orang alim juga. Dia pelik tengok ayah dia. Sebab ayah dia bila mula bercakap, orang dah menangis semua dah. Anak dia alim juga. Anak dia cuba mengajar kat orang dengan keluarkan hadis Quran, tak menangis orang lah. Jadi satu hari Syekh Qadir Jalani tak dapat nak datang kuliah. Jadi anak dia ambil alih sampai ayah dia. Sebab Syekh Qadir Jalani kalau dia mengajar ramai orang. Jadi anak dia ambil, tak apa, gantilah gitu. Wah, anak dia siap dah. Siap dah dengan Quran hadis, banyaklah. Dia pun naik ke pentas. Dia pun mengajar Quran hadis. Tak menangis orang. Lepas tu dia selendar lah kata. Lepas tu datang ayah, kau gantilah dia kata, aku tak. Ayah dia ganti. Tiba-tiba ayah dia ganti, cerita, semalam dia kata, aku nak makan tengah hari. Tiba-tiba makan aku dimakan oleh kucing. Menangis orang semua. Cerita belum Quran hadis tu. Cerita makanan kau nak makan di kucing. Orang semua dah menangis dah. Lagi poli anak dia. Jadi bermaksud apa yang disampaikan oleh Syekh Jalani disampaikan dengan hati dia. Ataupun orang mendengar tu dia faham dengan faham yang sesuatu yang lain adalah benda yang dipaham oleh orang. Bermaksud orang yang sehebat Syekh Qadir Jalani, cerita biasa pun terkesan pada orang yang mendengar tu. Tapi kalau orang tu tak betul keadaan dia, cerita Quran hadis dan sebagainya pun tak terkesan pada orang yang mendengar dia. Jadi bukanlah aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan ilmuku yang aku sampaikan kepada manusia. Dengan mengajar ilmu. Kemudian, bukan. Dan disampaikan daku kepada Allah. Masya Allah. Syekh Qadir Jalani mengatakan apa? Aku ini disampaikan kepada Allah dengan karamnya. Dengan karamnya, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi para awliya ini bermaksud, para awliya ini sentiasa memandang kepada kebaikan Allah, tidak memandang kepada kebaikan diri. Walaupun banyak amal yang dilakukan, walaupun banyak ibadat yang dilakukan, mereka tidak menghitung kebaikan diri mereka. Mereka melihat kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemuliaan Allah. Bermaksud, kita ini walaupun banyak ibadat, banyak salat, jangan kita rasa kemuliaan diri kita. Handal dan orang semua pemalas beramal dan seorang dan ni orang salih. Mana kita tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan sampai kepada Allah, kata Syekh Qadir Jalani, dengan karamnya, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasalah kita menyeru kemuliaan Allah, sentiasalah kita memandang kepada kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Memandang kepada lautan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tarik kita kepada dia dengan kemuliaan dia, bukan dengan kemuliaan kita. Dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku sampai dengan karamnya, dengan kemuliaannya itu, ibarat daripada macam mana ibarah dia? Ibarah kata Sidi Abi Madian ini, ibarah dia kata, iaitu difanakan yang salik itu daripada dunia dan dengan tawaduk, fana daripada dirinya. Dan dengan ni dah lain dah. Mana fana seorang salih itu daripada dunia dan dengan tawaduk fana daripada dirinya. Bermaksud hatta tidak melihat kepada kebaikan diri dia. Selama mana kita melihat kebaikan diri kita, melihat amal kita, maka selama itu tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi orang yang sampai itu fana daripada melihat dirinya. Dia tak lihat diri dia, dia hanya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan tawaduk fana daripada dirinya. Yang pertama, kemudian dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salamah dadanya. Salamah dadanya. Salam ni sejahtera. Salamatun ataupun salimatun. Salamatun, salimatun. Selamat. Dadanya, hatinya. Yakni sejahtera. Dia sejahtera. Sejahtera hatinya. Hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera disebut umum. Dan Allah Ta'ala pun sebut umum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut qalbin salimin. Allah Ta'ala sebut umum. Dan di akhirat itu tidak akan manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ada ayat Quran yang menceritakan tentang sejahtera dada tu ada. Dada yang sejahtera. Quran sebut secara jelas. Ya. Di sini Syekh Qadir Jilani menyebut dada yang sejahtera itu menyebabkan dia sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran menyebut dada yang sejahtera itu menyebabkan berjaya di padang mahsyar. Jadi bermaksud dada yang sejahtera itu penting untuk kita dapatkan. Dada yang sejahtera itu sangat penting untuk kita perolehi. Sebab Allah Ta'ala disebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaum, hari akhirat itu, la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang tidak manfaat harta dan anak pinak. Di padang mahsyar, hari itu tidak manfaat kepada seorang harta dan anak pinak. Illa, kecuali yang manfaat pada ayat itu Allah Ta'ala tak sebut solat. Allah Ta'ala tak sebut sedekah. Allah Ta'ala tak sebut baca Quran. Dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut hati. Dada tu maksud hatilah. Hati biar ada dalam dada. Ulama sebut salamatus sadar. Sejahtera dada. Bermaksud sejahtera hati. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, illa man atallaha, kecuali orang yang bertemu dengan Allah biqalbin salimin. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah di akhirat nanti membawa hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera umum. Ulama menguraikan hati yang sejahtera. Jadi umum. Hati yang sejahtera bersama hati yang sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah. Sebab kita tahu bahawa yang nama hati itu ada dua. Satu terkena penyakit ataupun terkena sifat yang mulia. Sifat yang keji, sifat yang terpuji. Bermaksud kita buangkan segala sifat-sifat yang keji daripada hati kita. Banyak sifat keji ni. Tidak semudah itulah kita kata. Sebab Imam Ghazali menyebut penyakit hati begitu banyak berbanding penyakit badan. Cukup banyak kata Imam Ghazali. Penyakit hati cukup banyak, lebih banyak penyakit badan. Penyakit badan ni boleh kita sebut dah. Paling banyak pun 10 ya. Darah tinggi, kencing mani, gaut, apa lagi? Tak dapat nyebut dia kan. Paling banyak. Tapi kalau penyakit hati, banyak. Puluhan penyakit hati. Jadi hatinya sejahtera, dah kita kena tengok penyakit-penyakit hati sehingga hati kita sejahtera. Bila hati kita sejahtera, satu, Allah Ta'ala sebut di padang mahsyar. Inilah yang akan menolong kita di padang mahsyar. Qalbin salim ini akan menolong padang mahsyar. Dan banyaknya penyakit hati kita ini, kesimpulannya kita dapat kesimpulan dia. Mana nak tahu hati itu sempurna atau tidak, dia ada kesimpulannya. Kesimpulannya kita mencintai Allah melebihi segala-gala dia. Itu kesimpulan hati kita dah bersih. Bermaksud kalau hati kita ada penyakit, ada tamak, ada hasad dengan orang dan sebagainya, tak mungkin kita mencintai Allah dengan sempurna. Kalau kita ada penyakit hati, benci pada orang, kita ada penyakit hati, tamak pada dunia, banyak sifat-sifat mazmumah yang ada kita, tak mungkin kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan kita untuk sampai ke hadrat dia sekiranya hati kita penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah. Tak mungkin kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menelek hati kita dengan penuh jelas. Jadi nak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala mestilah awal tu bersih batinnya daripada sifat mazmumah. Itu yang disebut oleh Syekh Qadir Jilani, dengan dua sebab aku sampai kepada Allah. Yang pertama, kerana kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku sampai. Yang kedua, dengan sejahtera dada aku. Bermaksud sejahtera hati aku, bermaksud sejahtera daripada sifat-sifat mazmumah. Sama ada sifat-sifat mazmumah sesama manusia ataupun sifat mazmumah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, dengan selamat dadanya, yakni sejahtera itu sempurnalah mengajarkan dirinya dan disucikan dia, dan ketiadaan syuhud akan ahwal kamal dan ditahmahkan dirinya. Bermaksud dia tidak memandang dirinya sempurna. Itu maksudnya. Dia tidak menyaksikan bahawa dia sempurna, berasa sempurna. Kemudian ditambah dan ditahmahkan dirinya. Kata dia mendakwa dan tahmah diri. Tahmah diri sendiri. Masya Allah, banyak dosa, banyak kekurangan. Dengan ditamah dirinya pagi dan petang, pagi petang. Mana sentiasa tamah diri dia. Sentiasa tamah diri dia. Ini untuk apa? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala suka. Allah taala suka bila kita tahmah diri kita. Allah taala suka tahmah dalam kita. Dalam kitab Hikam, dia menyebut bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua, iaitu ketika mana kita taat dan ketika mana kita maksiat. Dua-dua ni perlu berakhlak. Begitu juga orang tidak berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala pun ada dua juga. Tidak berakhlak kepada Allah ketika taat dan tidak berakhlak kepada Allah ketika maksiat. Yang kedua tadi, berakhlak kepada Allah ketika taat, berakhlak kepada Allah ketika maksiat. Sebab itu orang dalam kitab Hikam disebut kadang-kadang. Kadang-kadang orang maksiat tapi ada akhlak dengan Allah lebih baik daripada orang taat tak ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Hikam disebut ahli taat, bila mana dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia mengatakan, oh handalnya den, baiknya den, handalnya den, sah handal. Dia menyebutkan dalam hati itu, dia perasan sah handal, baik, sah baik dan juga ahli taat dan sebagainya. Ketika mana kita menyebut kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Taala menjawab yang kita tangga perasan. Tuhan kata, engkau perasan. Engkau perasan. Ajabta, engkau ujub. Tuhan kata, engkau perasan. Sebaliknya, orang yang taat, ketika mana dia taat, maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, alangkah baiknya dirimu ya Allah. Alangkah baiknya engkau ya Allah. Kerana engkau memberi hidayat kepada aku, menyebabkan aku taat. Bila kita solat, bila kita datang ke masjid, bila kita berzikir, bila kita punya kebaikan, kita pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kata ya Allah, baiknya engkau ya Allah, pemurahnya engkau ya Allah, mulianya engkau ya Allah, kerana engkau beri aku hidayat dan aku jadi baik. Dan ketika mana kita berkata sebegitu kepada Allah, ataupun hati kita berkata sebegitu kepada Allah, terima kasih ya Allah, alangkah baik dirimu ya Allah, kerana engkau beri aku kebaikan dan aku jadi taat. Dan engkaulah yang baik ya Allah. Maka ketika mana kita berkata begitu, Tuhan balas, engkau tu memang baik. Itu jawapan Allah kepada kita. Ketika mana kita pulangkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan balikkan kepada kita, memang kau tu memang baik. Yang tadi
Bila dia kata, baiknya aku, hebatnya aku, solehnya aku, Tuhan kata, perasan kau. Engkau yang perasan. Sebaliknya ahli maksiat. Ini ahli maksiat. Ahli maksiat. Bila dia buat maksiat, dia pandang kerja maksiat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Tuhan yang takdirkan ni. Dia kerja mencuri tak boleh berhenti ni. Ini Tuhan yang takdirkan ni. Dia merama bagi nombor ekor ni, ya Allah, Tuhan yang takdirkan ni. Kita salahkan ke Allah Taala. Memang pada hakikat dia sebegitu. Tapi kita pandang kejahatan datang daripada Allah Taala. Allah Taala lah yang buat macam ni. Dan malis sembahyang Allah Taala dah takdirkan ni. Maka Tuhan jawab macam mana? Kau tu memang jahat. Ya, kau tu memang dogi. Allah terbalik, kau tu yang dogi nak nyalah orang pula. Bila kita menyalahkan kejahatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, engkau takdirkan aku sebegini ya Allah. Engkau takdirkan aku mencuri ya Allah. Engkau takdirkan aku maksiat ya Allah. Kita pandang pada takdir Allah Taala, Tuhan balik, kau tu memang jahat. Sebaliknya kata ulama, ketika mana kita melakukan maksiat, kita dakwa diri kita, ya Allah, jahatnya aku ya Allah. Dengan keadaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memandang kejahatan kita, ya Allah, jahatnya aku ya Allah, lalainya aku ya Allah, banyak maksiat ya aku Allah, sangat bersalah rasanya ya Allah. Maka Tuhan jawab, aku yang takdirkan engkau jatuh dalam maksiat. Allah Taala. Sebab kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala juga beradab dengan kita. Minta maaf ya Allah, jahatnya aku ya Allah. Hinanya aku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah, betapa jahatnya aku ya Allah kepadamu ya Allah. Maka dengan adab sebegitu yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala juga beradab dengan kita. Maka Tuhan kata, aku yang takdirkan engkau jatuh dalam maksiat. Jadi itu yang dikatakan ulama bahawa beradab ketika taat, beradab ketika mana maksiat. Kalau sebegitu, sebab itu Allah Subhanahu disebut dalam sini kita tahmah diri kita sendiri, bukan kita mengangkat diri kita dengan kebaikan. Maka kata di sini tahmah, dan ditahmahkan dirinya pagi dan petang. Mana sentiasa berasa kekurangan pada diri kita. Kalau ada kebaikan, itu daripada Allah Subhanahu. Allah Taala yang baik. Bermaksud kalau Tuhan tak beri kita hidayat, takkan baik kita dah. Jadi baik datang di sana daripada dia juga. Bila kita buat maksiat, ya kita yang melakukan maksiat tersebut. Bila kita melakukan kebaikan demi kebaikan, Allah Ta'ala yang baik. Bukan kita yang baik. Jadi bermaksud, kejahatan itu sentiasa kita lontarkan pada diri kita. Maka dikatakan pagi dan petang. Seperti kata Khawajah An-Naqsyabandiyah. Jikalau sampailah daripada suluk orang yang salik itu. Dan jikalau sampailah daripada suluk orang yang salik itu kepada yang terlebih tinggi martabat, jangan dilihat akan dirinya, melainkan sekurang-kurang ia daripada, Masya Allah, sekurang-kurang ia daripada nafsu Fir'aun. Melainkan sekurang-kurang ia daripada nafsu Fir'aun, dia kata. Sampai situlah kita berhenti dulu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.